Sebelum ni sproket 1633 mengerang sangat kan. Jadi hari ni Kizidity try sproket 1631. Okey, jadi Kizidity try dulu sproket yang mana ada lah. Oi, thank you bang. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sahabat-sahabat YouTube dan Facebook. Okay guys, hari ni Kizidity nak kongsikan sedikit ilmu cara-cara setting sproket, okay, sampai ngam. Okay guys, video yang sebelum ni Kizidity buat adalah khas untuk sahabat-sahabat lah, okay, untuk memahami cara setting sproket yang sebenar. Okay, jadi untuk lebih cepat kefahaman kita, dan teori ni masing-masing punya skill lah, okay. Yang menonton ni pemain handal, okey. Kizidity ni tak pandai pun. Sahabat yang menonton video Kizidity ni semua pandai-pandai. Semua bijak-bijak. Semua pemain-pemain handal. Kizidity ni pun budak baru belajar. Okey, jadi Kizidity kongsi yang sedikit ilmu yang Kizidity tahu, okey, berdasarkan pengalaman dan praktikal. Okey guys. Kat sini sahabat nampak sproket. Ni sproket, macam-macam sproket lah untuk kita belajar hari ni. Okey, untuk mesin yang ni, mesin ni Kizidity spek 58 jack 9.5mm. Okey, jadi apabila sahabat nak dapatkan pickup dan top speed yang padu, sproket adalah penentu yang terakhir lah. Dia perlu, kalau kita nak belajar macam ni lah, okey. Kalau nak Kizidity buat, Kizidity boleh naikkan satu-satu mata. Daripada 28, Kizidity naik 29, 30, 31. Tapi macam tu agak lambat kita nak dapat tangkap mesin kita. Okay, jadi Kizidity ajar teori ni supaya sahabat mudah tangkap mesin sahabat. Ingat setting kelajuan pastikan tengok meter lah. Okay, tengok kilometer. Senang tengok panel meter kita. Jadi untuk spek 58 jack 9.5mm ni, Kizidity dah try sproket 1628. Jawapan dia mendap, gear 4 mendap. Ada termenung, tak nak pergi. Kemungkinan sproket dia nak saiz 29, 30 ataupun 31. Okey, jadi untuk mempercepatkan kita nak tahu dia nak sproket saiz berapa, sebab kita nak tahu adakah 16 sproket saiz 16 ni kuat. Okey, adakah sproket saiz 16 ni yang enjin ni nak kan. Okey. Jadi Kizidity pernah pakai saiz 15 depan, belakang 26. Okey. Ni sproket 26. Okey. Memang mengerang teruk. Okey, memang teruk mengerang dia. Okey. Top speed tu dia buka tapi gear 4 tu bergegar kuat. Memang teruk sangat. Jadi dia tak sesuai 15. Kizidity masuk 16, gear 4 tu agak selesa sikit. Dia tak stres sangat, dia tak gegar sangat. Kizidity dah pakai dah ni 26, 15. Memang mengerang. Kalau kita masuk 16, 26, mendap pula. Lagilah teruk mendap. 28 pun dah mendap. Okey. Jadi tak sesuai. Kita nak dapatkan pick up dan top speed yang padu ni, kita perlu setting sproket tu ikut kehendak mesin, bukan ikut kehendak diri kita. Kita nak kecil lah belakang kan. Kecil mesti laju. Tak boleh lah macam tu. Kita kena ikut kehendak mesin. Okey. Jadi jangan malu-malu pakai sproket besar, janji laju. Okey. Jadi kita try setting. Kita try belajar sama-sama. Sahabat boleh tengok video pertama yang Kizidity try tu. Dia kalau sahabat perhati betul-betul, mesti ada beza. Okey. Okey, jadi mesti ada beza. Jadi yang Kizidity pakai sebelum ni saiz 1628 mendap. Okey, jadi kita nak faham tu lebih cepat, kita cari gear 4 tu mengerang tu sproket berapa. Mana maksud dia, gear 4 tu dia jadi kuat mengerang. Dia sebelum ni mendap kan. Dia mendap gear 4 tu termenung. Dia nak yang gear 4 tu mengerang. Mengerang tu maksud dia, kalau sebelum ni mendap, kita masuk daripada gear 3, masuk gear 3, masuk gear 4, mendap kan. Dia mendap. Jadi kita
nak cepat cari mesin kita nak yang mana satu sprocket, kita pakai yang besar, sprocket besar. Jadi Kinsiditi try sprocket 16 depan, belakang saiz 33. Okey, sahabat dia tengok. Okey, saiz 33. Jadi jawapan dia adalah mengerang. Kita dah dapat lah, kita dah dapat tahu lah mengerang sprocket kita kat mana. Jadi kita dah tahu kita nak setting sprocket lepas ni saiz berapa. Okey, supaya kita lebih cepat tahu kita punya kedudukan sprocket tu anggaran saiz berapa. Jadi untuk kajian Kinsiditi, sprocket 16 depan, belakang 33, gear 4 mengerang teruk. Sebelum ni mendap teruk, ni mengerang teruk. Jadi kita dah tahu anggaran saiz sprocket dia duduk kat tengah-tengah. Okey, ni cara Kinsiditi setting lah. Kalau sahabat yang pandai yang tengah menonton ni sekarang, mesti lagi pandai, mesti lagi power cara setting. Jadi sahabat ikutlah masing-masing punya teori. Okey, cara-cara masing-masing. Okey, semua pemain handal-handal yang menonton ni. Okey, jadi Kinsiditi try 16-33 mengerang teruk. Jadi kita dah tahu sprocket duduk kat tengah-tengah yang mesin kita nak. Dan Kinsiditi sahkan sprocket ni memang sesuai untuk depan 16. Okey, sesuai 16. Jadi mesin ni dia ikut atas kita punya spek lah, spek blok saiz kita. Okey, jadi dia sesuai 16. Kalau tak sesuai 16, dia akan jadi termenung. Walaupun kita masuk 16-33, dia akan termenung. Ni 16-33 dia mengerang teruk. Sebab meter sebelum ni 1415 yang mendap pun, yang ni dapat 13 lebih macam tu. Sebab dia dah mengerang, dia tak boleh pergi. Dia kalau mengerang, motor tak boleh pergi ke? Kan? Mendap sangat, motor tak pergi ke? Jadi kita kena cari yang tengah-tengah. Okey? Yang tengah-tengah saiz dia. Jadi jom Kinsiditi kongsikan. Okey? Jadi sahabat dah tahu lah, kalau enjin tu dah mengerang, maksud dia sprocket kita dah boleh ajar bawah. 28 mendap, 33 mengerang teruk. Jadi kita kena cari saiz yang bawah lah. Okey? Okey, jadi Kinsiditi try dulu sprocket yang mana ada lah. Okey? Jadi kita orang panggil apa? Jimat-jimatkan kos. Benda yang ada kita guna. Kan? Kita guna dulu. Jadi kalau kita try, kita dah tahu anggaran dia. Sekarang ni sprocket yang ada 31. Okey? 33 ni 31. 32 tak ada. Jadi mengerang teruk sangat. Kinsiditi boleh try 31 ataupun 29. Saiz 30 tak ada lah. Tak apa, kita try dulu. Kan? Kita tengok meter macam mana perubahan dia. Jadi anggaran sprocket yang nak sekarang bukan 33, bukan 28. Okey? 28 dah mendap. Ni 28 dah mendap. Nak pakai 26, lagilah pisang mendap. Okey jadi tak sesuai. Tak sesuai 26. 28 pun tak sesuai sebab kita dah test. Okey, jadi anggaran saiz sprocket yang mesin ni nak, yang mesin Kinsiditi nak adalah anggaran saiz 29, 30, 31 atau 32. Kalau anggaran 32 mungkin tak, sebab 33 dah mengerang teruk. Kan? Anggaran sprocket yang dia nak, anggaran mungkin 31, 30 ataupun 29. Okey? Jadi sahabat dah ada 3 pilihan. Okey? Okey, dah ada 3 pilihan. 30 saiz tak ada lah. Jadi kita try mana ada dulu. Kalau besok 31 tak cun ataupun 29 tak cun, baru kita beli 30. Okey? Jadi kita pakai mana ada. Kita jimat-jimatkan kos. Okey? Yang mana ada sprocket yang sahabat ada lebih-lebih tu, kan? Yang mana tak guna tu boleh pakai dulu. Yang beli yang baru. Yang lama ada kita try dulu. Yang mana dekat-dekat anggaran dia. Kalau dia nak yang tu, baru kita beli yang baru. Tak ada lah membazir. Okey, jadi kita try yang lama dulu, sprocket yang lama. Jadi saiz 26 confirm mendap, tolak tepi. 28 memang mendap, dah try dah. 29 kita try lagi. Ini kemudian. Okey, jadi kita try 31. Okey, sekarang 33. 33 ni mengerang teruk. Kalau 32 dia akan mengerang lagi. Kebiasaannya kita try 31. Kita try 31. Okey.
Kita try 31. Jadi kita nak kat finishing ni, kita dah nak finally lah. Kita nak yang nak dekat-dekat lah ni, nak dapatkan sprocket apa yang sesuai untuk mesin kita lah. Setiap mesin masing-masing berlainan. Jadi sahabat boleh ikut step by step yang KZDT tunjukkan tadi. Okey. Semoga bermanfaat lah. Okey. Masing-masing punya skill lah. Okey. Kita jangan hina-hina orang lah. Okey. Dalam hidup kita ni, kalau kita menghina orang, suatu hari nanti dia akan balik pada kita. Tak balik pada kita, besok dia balik kat cucu cicit kita. Okey? Ingat, benda penghinaan ni adalah sifat mazmumah lah. Okey? Sifat yang tercela. Kan? Kalau kita boleh terima pendapat orang tu, kita terima lah. Kalau tak boleh, tak apa lah. Macam tu lah. KZDT belajar. Kalau kita boleh nak tahu teori dia, kita boleh nak faham dia ni jenis macam mana, biarkan dengan hidup dia. Kita jangan sibuk-sibuk. Kita sibukkan diri kita ni untuk lebih berjaya di kehidupan yang akan datang. Okey? Jadi sahabat-sahabat boleh try. Kalau sahabat rasa sahabat dah pandai, dah power, tak payahlah tengok video ni, kan? KZDT pun dalam proses belajar dan ingat balik. KZDT praktikal balik. Main motor dulu-dulu. Ni sprocket yang ni je. Kalau zaman dulu lagi banyak sprocket, kan? Memang banyak sprocket. Masa belajar tu, kira yang ni dah tak banyak sangat lah. Kita dah faham teori dia. Nak dapatkan tu bukan terus kita set jadi, kan? Kalau kita terus set jadi, dah pakar tu. Ni kita masih belajar. Jadi kita nak ingat balik kita punya sistem belajar, dan KZDT kongsikan kepada sahabat-sahabat semua cara kita nak setting. Okay? Jadi macam tu lah cara dia. Jadi KZDT akan gunakan sprocket 31. Kita tengok meter naik berapa. Okay, kalau tak ngam, kita akan try 30. Sebab nanti rantai kena potong. Jadi swing arm yang KZDT pakai ni Wave 125 punya. Wave 125 V1 model yang pertama kan. Jadi dia agak panjang. Dia agak panjang. Jadi kena ke depan sikit untuk potong rantai. Jadi ni 33 masuk 31 ni kena potong lah. Kalau tarik habis ke belakang nanti bersagat. Kalau tarik bawa langgar bonggol ke lubang ke, nanti dia bersagat dengan mat kat belakang. Jadi tak boleh tarik belakang, kena ke depan habis. Ni dah ke depan habis. Dah ke depan habis, dah tarik sikit lah. Tu pun nampak ujung lagi. Okay, jadi kita akan try 31. Okay, kalau tak ngam kita akan beli juga lah 30. Sebab dah kena potong kan. Jadi kalau kita tengok 29, kalau tak ngam 29 nanti kena beli lain pun tambah, tak best lah. Jadi kita tak apa, kita try 31, tak ngam kita pakai 30. Kalau tak ngam 30, kita pakai 29. Okay. Untuk mesin ni dia nak sprocket antara 29, 30 atau 31. Tak lama ni. Tak lama lagi kita akan dapat lah top speed yang sebenar mesin ni. Kan? Mesin tak laju pun ni. Mesin slow ke. Motor sahabat lagi padu, lagi power. Yang ni mesin apa? Mesin tebu ni, kan? Mesin tak padu. Kan? Mesin tak laju pun, kan? Naik pun yalah, tak berapa nak power. Motor sahabat yang menonton ni lagi power, lagi padu, kan? Okey, gitu. Okey, jadi KZDT nak pasang lah sprocket size 31 ni. 31, kita try 31, 16 depan. Okey, 16. Okey, sebelum kita test top speed, kita tukar sprocket lah. Okey guys, KZDT dah tukar sprocket. Boleh tengok sini. Ni size dia. Size 31. Okey, 31. Yang ni. Dan ni size 33. Okey, ni size 33. KZDT dah cabut tadi. Ni size 31. Okey, kita akan try top speed lepas ni. Lepas tu kena potong lah tadi. Sebab ni swing arm Wave 125 V1 nya. Wave 125 first model punya, dia panjang. Jadi kena ke depan. Jadi kena potong lah rantai. Kalau kita ke belakang habis, dia akan sagat dengan ekor. Dia akan sagat dengan ekor. Nanti berlubang pula belakang. Jadi KZDT rapat. Okey, KZDT rapat ke depan lah. Jadi kena potong lah. Ni dah cun-cun dah ni.
Dia tak tegang sangat. Okey ni. Ada ni. Penegang rantai ni. Siapa nak ada dekat kedai Shopee CDT. Type nama kedai Cahaya di atas tau. Okay. Sekarang CDT dah tukar 31 16. Okay. Depan CDT tak usik macam biasa. Sebab dia dah engine spek ni dah selesa sprocket 16. Ingat sprocket depan ni main peranan penting lah. Okay. Jadi ikut spek. Kalau engine nak 15 pakai 15. Kalau dia nak 16 pakai 16. Kalau nak 14 isi 14 kan. Setakat ni untuk EFI daripada spek standard, untuk dapat top speed dari segi blok standard tadi biasa depan 14 lah. Biasa CDT pakai spek 53 dulu. Daripada standard, kalau nak main standard nak dapat top speed 14 depan, belakang main 34, 35, 36 ke 37. Ikut atas berat badan juga lah. Kan 33 tu untuk blok standard lah EFI. Depan 14, belakang 33, 34, 35, 36, 37, anggaran macam tu lah. Dia atas berat badan. Jadi pilih yang sesuai. Untuk spek blok 53 biasa depan 15. Depan sprocket dah 15. Belakang ni biasa untuk spek 53 ni biasa belakang 33, 34, 32, 31, 35. Dia anggaran ikut berat badan juga lah. Tu anggaran lah. Okey. Anggaran biasa yang KCDT try. Jadi untuk spek 56 depan 15, belakang kebiasaan untuk rem sport biasa boleh pakai 28 lah. 15 28. Kalau pakai rem 18 boleh pakai saiz 29. Dia kena satu mata. Sebab rem 18 ni berat. Dia lagi lajak lah. Apa-apa pun ikut atas berat badan lah. Tu anggaran-anggaran dia lah. Okay. Jadi nak faham tentang sprocket ni, ikut video daripada first time KCDT test top speed untuk mesin spek 58 jet 95mm ni. Sampailah video yang sekarang ni. Dan seterusnya KCDT akan kongsikan lah tip-tip. Jadi kalau nak faham ikutlah step-step tu. Okay. Jadi yang dah pandai tak payahlah tengok. Yang masih belajar, KCDT pun belajar nak praktikal balik. Dulu pernah main, tu dah lama tak main, lupa lah. Jadi kita belajar balik. KCDT kongsi kan. Semoga bermanfaat lah. Okay, jom kita try. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sahabat-sahabat YouTube dan Facebook. Okay guys, KCDT doakan sahabat semua dimurahkan rezeki selalu dan berjaya di kehidupan dunia dan akhirat. Okay tak? Okay. Okay guys, motor akak tadi termati lah kan. Tak tahu dia pakai peluk saya apa-apa kan. Kakak tu bawa termati pula sempang, bahaya. Baik tak jadi apa-apa. Okay guys, hari ni KCDT akan test top speed untuk spek blok 58 jet 95mm. Jadi KCDT sebelum ni sprocket 1633 mengerang sangat kan. Jadi hari ni KCDT try sprocket 1631. okey. 33 dia agak mengerang sangat. Jadi meter dapat 13 lebih. Sebelum ni pakai sprocket 2816. Pakai 2816 dapat 1415 macam tu. Tapi agak mengerang sikit lah. Okey. Dia agak mengerang sikit lah. Jadi kita try pula sprocket 1631. Kita tengok dapat meter tu naik berapa. KCDT try sekarang sprocket 1631. Mengerang tadi kurang lah sikit. Sebelum ni pakai 1633 mengerang kuat. Yang ni mengerang kurang sikit. Rajin abang ni bersenam. Bagus untuk kesihatan. Kebiasaan kalau macam ni 33 16 mengerang kuat, dapat 13 lebih. Kebiasaan kalau dah pakai 3116 ni, meter akan naik. Setting motor ni dia mendak sangat, top speed tak dapat juga. Mengerang sangat, top speed tak dapat juga. Jadi kena cari tengah-tengah. Sekarang 3116,
tinggal 30 dengan 29. Jadi antara 3 sprocket ni lah, 31, 30 ataupun 29. Tu yang mesin KZDT nak. Depan 16, KZDT tak tukar. Okey, jadi KZDT on dulu ni, kamera action. Okey, KZDT dah on. KZDT rakam kamera ni dah start rakam. Jadi kita akan tengok top speed dapat berapa. KZDT pakai jalan yang sama, test dekat jalan yang sama. Mod KZDT pakai 1. Jadi kita tengok top speed dapat berapa KZDT tak Superman. KZDT tunduk ke. Abang kata budak zaman sekarang tunduk udang. Jadi kita starting dari gear 1 Kacau. Kereta sibuk di KZDT malah nak pulas lagi. KZDT malah nak pulas straight lagi. Bahaya. KZDT tak nak pulas straight tadi. Ada basikal, ada apa ni? Ada helak, ada Pajero, ada kereta banyak. Jadi KZDT tak nak bahayakan orang lain lah. Jadi tak apa, kita testing lagi sekali. Okey. Jom. Okey guys, seperti yang sahabat nampak, KZDT pakai sprocket 3116, meter naik 16. Okey. Meter naik 16, dia tak merang, tak mendap sangat. Tapi apa-apa pun, lepas ni KZDT akan try dululah sprocket ni 3116 ni. KZDT tengok serasi ke tak. Kalau rasa dia boleh pergi lagi, kita akan tukar sprocket 3016. Okey, ataupun 2916. Apa-apa pun sprocket dah nak ngam dah ni. Anggaran kemungkinan 31, 30 ataupun 29. 31, 30 ataupun 29. Itu yang terakhir lah. Jadi KZDT pakai sport rem berat sikit. Top speed ni dia tak dapat buka maksimum lah. Untuk top speed full stroke ni buka maksimum, sahabat kena pakai rem alloy lah. Tapi orang panggil apa, untuk jalan jauh tak sesuai lah, dekat-dekat sesuai lah. Okey. Rem alloy ni kita tak boleh nak isi gam tubeless. Top speed kita akan try lagi. Kita bagi serasi dulu mesin ni dengan sprocket 3116. Kalau
dia betul-betul ngam, nanti kita test lagi top speed untuk Sprocket 3116. Kalau dia tak ngam, kita akan try 30 pula. Last kali 29 lah. Kalau 30 tu okey, kita pakailah 30. Kalau 29 okey, kita pakai 29. Okey guys, sekarang ni Kinderiti nak menghala ke Tongkiat. Oi, thank you bang. Welcome. Air lagi. Thank you dah. Rezeki. Kakak, air kat ni? Okey, sama. Baki tu bagi anak kak. Atas saya lah. Bagi air dia tak ada bagi dia. Dengan air lagi. Masuk tabung dia. Saya datang. Tak apa, ambil lah, ambil. Selalu datang belanja. Ada orang beli barang ni, rezeki. Tak apa je. Tak apa, nanti Allah ada. Saya buat je, dia janji dia tak cerita. Buat baik dapat baik. Masih tak? Okey, thank you. Saya beli Kakak malam tadi jumpa anak kucing 4 ekor. Comel-comel. Lepas tu orang buang dekat stesen minyak. Takut kena langgar. Jadi bagi dia minum susu, bagi perut dia besar. Kalau Bagi tempat dekat yang ada sorang-sorang. ada hutan sikit. Kalau situ tak nenyek banyak terkeluar biji mata, kesian dah. Dia pergi hantar tu. Oh, dia hantar kucing.